Boleh ke kita sukat suhu pakai tapak tangan saja? Hai, itu tak boleh jadi betul lah. Hai, bersama saya Cikgu Suhada. Saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk meneruskan kelas pada hari ini, ya. Okey, baik, kita dah tengok tadi video pada awalnya saya ambil daripada YouTube, ya, berkaitan dengan satu, tak tahulah siapalah, makcik tu dia cek suhu pakai tangan je. Siapa yang dia rasa tak sihat dia suruh balik macam gitu kan. Okey, itu adalah teknik pengukuran suhu yang tidak tepat sama sekali. So hari ini kita akan lihat bagaimana kita nak tengok teknik pengukuran suhu yang tepat, ya. Saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk memulakan kelas pada hari ini. Baik, seperti biasa saya akan memaparkan kepada semua pelajar apakah aktiviti yang telah pun saya rancang, ya, untuk hari ini. Kita dah masuk bilangan yang ketujuh. Jadi tuliskan dalam isi kandungan bilangan yang ketujuh, subtopik kita 3.1 berkaitan dengan suhu badan. Jadi ada beberapa aktiviti yang telah saya rancang untuk subtopik ini. Yang pertama, macam biasalah, pada muka surat baharu, tuliskanlah tarikh, apakah tarikh pada hari ini, dan tuliskan subtopik kita 3.1 suhu badan. Dan seperti biasa saya akan minta pelajar untuk menyalin semula objektif pembelajaran kita pada hari ini, ya. Okey, dan jangan lupa di sini pada aktiviti yang kedua, ada dua istilah penting yang pelajar perlu tahu. Yang pertama adalah suhu, dan yang kedua adalah suhu badan. Nanti tengoklah apa maksudnya yang ada di dalam buku teks. Okey, yang ketiga, kita akan mempelajari berkaitan dengan termometer. Oh, rupanya termometer kita ada 4 secara keseluruhan yang biasa ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah termometer klinik. Yang kedua adalah termometer makmal. Yang ketiga adalah termometer rektal. Dan yang keempat adalah termometer inframerah. Jadi, buatlah jadual sebegini. Dan beri ruang yang mencukupi, ya, ruang yang banyak untuk kita tuliskan apakah teknik yang betul untuk menggunakan termometer-termometer di sini. Okey, mungkin boleh buat jadual ni dalam satu muka surat. Okey. Yang keempat, berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey, suhu badan kita tahu biasanya lingkungan 36.9 hingga 37 begitu, itu normal, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor lah di sini, ada 3, ya. Jangkitan, senaman dan terdedah kepada panas yang melampau, dan di sini ada beberapa maklumat penting yang perlu pelajar lengkapkan. Dan aktiviti yang kelima sudah tentulah kerja rumah, ya. Okey, saya highlightkan di sini kerja rumah. Pada praktis formatif 3.1 nombor 2, ini muka surat 36, dan kerja rumah yang kedua adalah praktis formatif 3.1 lagi pada nombor 3, juga pada muka surat 36 buku teks. Okey, sudah bersedia semua? So hari ini kita akan lihat paparan slide. Macam biasa, saya suka untuk mengingatkan kita semua apakah tema kita, tema pembelajaran kita untuk kali ini. Kita masih lagi berkisar tentang tema kaedah saintifik, ya. Bidang pembelajaran kita adalah teknik pengukuran parameter kesihatan badan, dan di mana standard kandungan 3.1 suhu badan. Macam tadi, cek suhu badan, panas ke sejuk ke. Okey. Jadi tapi kita nak tengok bagaimana untuk memeriksa ataupun mengukur suhu badan dengan teknik yang tepat. Okey. Baik. Kita lihat lagi apakah maklumat di sini. Okay, standard pembelajaran kandungan asas kita adalah 3.1.1 mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul, dan 3.1.2 menginterpretasikan suhu badan. Okey, objektif pembelajaran kita di akhir pembelajaran ini, saya harap semua murid dapat, yang pertama, mengenal jenis-jenis termometer dan cara penggunaannya dengan betul. Yang kedua, mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Dan yang ketiga, menginterpretasi suhu badan dengan betul. Maaf, saya tengok balik. Menginterpretasi. Okey. Sorry.
Okey, saya betulkan ejaan ya. Menginterpretasi suhu badan dengan betul. So, ini adalah objektif pembelajaran kita dan kita akan belajar berkisar pada objektif ini. Okey, baik. Jadi boleh lihat paparan buku teks ya. Pada bab yang ketiga, muka surat 32. Okey, kita lihat sama-sama pada muka surat 32 buku teks ya. Di sini saya paparkan di dalam slide ini. Sebentar. Right. Jadi kita akan lihat di sini, ini adalah antara alat-alat yang digunakan oleh doktor. Biasa kita lihat kan, pergi klinik ke pergi hospital, mereka akan gunakan alat-alat ini untuk mengukur ataupun menguji kesihatan badan kita. So di sini kita terus kepada maklumat-maklumat dalam rencana sains. Di sini dikata, kempen gaya hidup sihat, pepatah ada mengatakan bahawa kesihatan itu lebih baik daripada harta benda. Jika kita mengalami masalah kesihatan, kita tidak dapat melakukan aktiviti harian dengan lancar. Banyak kempen telah dijalankan bagi mendidik masyarakat untuk menjaga kesihatan diri seperti menjalankan kempen gaya hidup sihat. Okey, seseorang itu tidak sewajarnya hanya berjumpa doktor setelah mendapat penyakit. Oleh itu, kita perlu mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk mengetahui tahap kesihatan kita agar dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, kita juga boleh mengukur parameter kesihatan badan kita sendiri jika kita mengetahui teknik yang betul. Mari kita belajar tentang teknik pengukuran parameter kesihatan dalam tajuk ini. Okey, awak diajar berkaitan dengan pengukuran teknik pengukuran kesihatan badan ini pada usia 16 tahun. Supaya awak boleh monitor ataupun menyelia kesihatan badan awak dengan sendiri. Jadi kalau rasa macam kalau rasa contoh nanti kita akan lihat berkaitan dengan tekanan darah, kiraan nadi. Jadi kalau macam dah kurang ataupun tidak normal seperti biasa, maka awak boleh buat tindakan sewajarnya secepat mungkin. Jangan tunggu nanti bila dah tumbang atau pingsan, bila dah tak sihat, barulah nak jumpa ataupun nak meminta rawatan daripada doktor. Jadi sebab itulah awak diajar pada usia 16 tahun, macam saya sebut tadi, supaya awak boleh menyelia kesihatan awak dengan sendirinya. Jadi tak perlu tunggu dah lewat, barulah kita rasa nak jumpa doktor. Okey, antara maklumat-maklumat lain yang ada di dalam buku teks, kita akan lihat tentang suhu badan. Okey, macam saya sebut tadi, saya nak minta pelajar untuk menyatakan maksud suhu dan suhu badan. Apa dia suhu? Okey, kita bagi highlighter di sini. Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Ini adalah suhu. Tapi apa dia suhu badan? Suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Itu adalah suhu badan. Ya. Okey. Jadi kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada dalam keadaan julat suhu normal. Okey. Jadi di sini kita tahulah bahawa kita ada gunakan biasanya macam sekarang kan dah start pandemik COVID ni, setiap tempat kita pergi ada termometer supaya nak memastikan badan kita dalam keadaan yang sihat. Sebab sekiranya kita ada jangkitan, biasanya badan kita suhu badan kita akan lebih tinggilah daripada julat suhu badan yang normal ya. Jadi di sini dia kata kita imbas semula awak pernah belajar berkaitan dengan kulit dan sistem endokrin di mana memainkan peranan penting dalam mengawal atur suhu badan ya. Okey, jadi kita akan lihat jenis-jenis termometer dekat sini. Ada 4 jenis termometer di mana ada termometer klinik. Yang ini biasalah digunakan untuk menyukat suhu badan ya. Termometer makmal, yang ini yang biasa kita nampak dekat makmal, yang panjang begini. Ini adalah untuk menyukat suhu cecair. Tidak sesuai untuk menyukat suhu badan. Okey. Okey, kemudian kita ada termometer rektal di mana termometer rektal ini digunakan untuk menyukat suhu melalui dubur. Ini biasa pada baby lah. Pada orang tua kurang ataupun orang dewasa memang tidak menggunakan termometer rektal. Kita biasa guna termometer klinik. Ataupun digunakan termometer inframerah. Ini biasa kita guna dekat sekolah pun kan. Kita pakai termometer inframerah ini dan kita akan tembak di kawasan kepala dekat sini, dekat dahi ni ya. Okey, jadi kita lihat di sini. Apakah maklumat-maklumat yang lain? Ini adalah teknik pengukuran yang betul. Sebab itulah macam yang kita tahu,
Topik ini kita akan lihat bagaimana teknik pengukuran menggunakan termometer yang betul lah. So kalau termometer klinik, dia kata biasanya pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Jika melebihi 35 darjah Celsius, termometer tersebut hendaklah dikibas-kibas. Dikibas-kibas. Begitu ya. Sehingga bacaan berada di bawah 35 darjah Celsius. Okey, di mana kita perlu letakkan termometer ini? Diletakkan di bawah ketiak ataupun di dalam mulut. Kira-kira 2 hingga 3 minit. Ataupun biasanya akan kedengaran bunyi beep. Ya? Okey. Kemudian keluarkanlah termometer tersebut dan rekodlah bacaan suhu. Okey. Dekat sini dia bagi maklumat pencerutan. Okey, pencerutan pada termometer klinik bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat. Okey. Hal ini adalah untuk memberikan sukatan lebih tepat. Pencerutan ini tiada pada termometer makmal, hanya ada pada termometer klinik sahaja. Kita lihat termometer makmal yang biasa kita tengok dekat makmal kita. Okey, dia tidak sesuai untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Sebab apa tak sesuai untuk menyukat suhu badan? Ya betul, sebab tidak mempunyai bahagian pencerutan. Ya. Okey, saya highlightkan semula. Tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Apabila termometer dikeluarkan daripada badan, sama ada daripada bahagian mulut atau ketiak, bacaan suhu akan turun dengan cepat sebab dia tiada pencerutan. Kalau yang ni dia ada pencerutan tadi, nampak tak gambar rajah ni? Dia ada pencerutan, so dia boleh memberi sukatan lebih tepat. Ini maksudnya dia lebih sesuai untuk mengukur suhu badan. Tapi kalau termometer klinik, termometer makmal, tidak. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih berada di dalam mulut atau di bawah ketiak untuk memastikan bacaan lebih tepat. Tapi dah tahu dia tidak sesuai, maka tidak sesuai lah kita gunakan untuk mengukur suhu badan. Okey, seterusnya termometer rektal ataupun termometer yang digunakan di dubur. Biasanya digunakan pada bayi kurang daripada 3 bulan. Okey. Pastikan termometer yang digunakan mempunyai label untuk kegunaan rektal. Okey, bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Okey, sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam tubuh bayi. Jadi, jeli petroleum tu dia macam tekstur berminyak. Jadi, dia mudahlah untuk masuk. Jadi, anak tu tidaklah kesakitan ya. Angkat kaki bayi seperti yang tunjukkan dalam rajah 3.3 seperti ini. Masukkan termometer ke dalam tubuh bayi kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. Kemudian macam termometer makmal tadi, biarkan sehingga kedengaran bunyi bip. Kemudian rekodlah bacaan suhu. Inilah dia termometer rektal. Okey, so kita ada 3 dah termometer. Yang pertama termometer klinik yang ada pencerutan di bahagian berbuli, bahagian turus merkuri. Yang kedua termometer makmal tidak sesuai untuk digunakan mengukur suhu badan sebab dia tiada pencerutan pada turus merkuri. Jadi dia punya suhu akan turun dengan lebih cepat. Kalau kita nak guna termometer makmal, pastikan kita tengok suhu tu sewaktu termometer masih lagi berada di dalam mulut atau di bawah ketiak. Termometer ketiga kita adalah termometer rektal, hanya untuk bayi kurang daripada 3 bulan. Okey? Dan termometer kita yang keempat, apa tadi? Ingat lagi tak? Termometer inframerah. Okey, kita tunggu sekejap maklumat berkaitan dengan termometer inframerah. Biasa dekat sekolah yang kita dah melalui fasa persekolahan dalam tempoh PKP pada tahun lepas kan, memang setiap pelajar sebelum datang ke sekolah akan diambil suhunya menggunakan termometer inframerah. Ya. Dan biasanya dia akan kita guna istilah tembak lah. Tembak di kawasan dahi. Jadi kita akan dapat bacaan suhu yang tepat. Okey. So termometer inframerah dia menggunakan sinar inframerah lah untuk mengesan suhu dalam badan kita. Okey, arahkan termometer ni termometer inframerah boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut.
Okey. Jangan halakan termometer ke arah mata secara langsung atau tidak langsung. Okey. Dan rekodkan bacaan suhu. Pembacaan suhu menggunakan termometer ini adalah sangat cepat. Nah, ini biasalah kita pakai kan dekat sekolah. Okey, baik. Imbas kembali maklumat berkaitan dengan homeostasis. Awak pernah belajar pada mendengar rendah yang lepas ya. Membantu badan manusia mengawal suhu badan supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Okey, kita nak menginterpretasikan suhu badan. Jadi suhu normal manusia adalah 36.9 ya. Ini adalah suhu normal manusia. Tapi peningkatan suhu atau penurunan suhu ini mungkin ada beberapa faktor lah. Dekat sini kalau faktor jangkitan mungkin berjangkit disebabkan oleh bakteria dan juga virus. Ya. Kalau terdedah kepada sinaran yang melampau, kita boleh mengalami strok haba ataupun selaran matahari yang melampau. Okey. Dan kalaulah kita bersenam, antara faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan berlebihan adalah bila kita buat senaman yang berat. Mungkin kita maraton ya, ataupun kita buat senaman kardio. Jadi dia akan menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Okey, janganlah nanti bila lepas bersenam ambil suhu, tiba-tiba suhu naik, cakap tak sihat. Jadi cakap senaman tak bagus untuk kesihatan saya. Itu tak tepat lah. Sebenarnya senaman tu bagus tapi oleh kerana awak immediately terus je daripada lepas bersenam tak sampai 5 saat terus ambil suhu, boleh menyebabkan suhu badan kita meningkat lah. Lepas tu dia cakap senaman tak bagus. Masalah lah tu. Okey? Jadi dikata apabila suhu badan melebihi 37 darjah Celsius, mungkin disahkan demam lah. Jadi suhu badan juga boleh dikurangkan, kurang daripada normal sekiranya anda terdedah kepada keadaan sejuk yang melampau. Keadaan ini juga boleh membawa maut sebab badan kita hanya boleh beroperasi dengan sangat baik pada suhu optimum 36.9 hingga 37 darjah Celsius ya. Lebih daripada tu akan menyebabkan sistem badan kita terganggu, kurang pun boleh menyebabkan badan kita terganggu juga. Okey. Itu sahaja untuk kali ini ya. Jadi kita dah lihat berkaitan dengan maksud suhu badan, kita dah lihat tentang berkaitan dengan 4 jenis termometer dan fungsi-fungsinya dan juga faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal ya. Kita lihat apakah yang saya sediakan lagi di sini. Jadi rumusannya, saya harap setiap pelajar telah pun mengenal jenis-jenis termometer dan cara penggunaan dengan betul ya. Mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul dan juga menginterpretasikan suhu badan dengan betul. Dan jangan lupa kerja rumah. Okey, praktis formatif 3.1 nombor 2. Okey, kita tengok balik kerja rumah kita ya. Praktis formatif 3.1 nombor 2 muka surat 36 ada di sini. Okey ni ya. Nombor 2 dan juga nombor 3. Inilah ni. Jadi boleh tengok dalam buku teks nombor 2 dan juga nombor 3 ini adalah awak punya kerja rumah ya. Nyatakan 3 faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal dan apakah yang perlu dilakukan sekiranya suhu badan anda melebihi normal lebih dari 3 hari. Okey. So, saya harap kita dah tak mengamalkan ataupun dah fahamlah bagaimana kita nak mengukur suhu badan kita dengan lebih baik. Saya ingat tolong saya. Okey, dengan lebih baik lah. Jadi tak adalah kita kita mengamalkan seperti yang video awal tadi kan. Cek suhu pakai tangan saja. Oh panas. Jadi perkara tu biasa kita buat di rumah. Tapi sebaik-baiknya kita gunakanlah termometer yang sesuai supaya pengukuran suhu badan kita tu adalah lebih tepat. Dan kita boleh mengambil langkah-langkah sewajarnya selepas itu. Okey, saya fikir itu saja untuk kelas kita hari ini. Saya harap awak dapat sesuatu yang baharu. Kongsikan maklumat-maklumat ini bersama ahli keluarga dan juga rakan-rakan ya. Supaya maklumat ini menjadi ilmu yang berpanjangan. Okey, sekian dulu daripada saya. Stay safe at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.